140 lagi penduduk Gaza jadi korban. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Budi Syitawa Hanafi dalam Dunia 10. 140 lagi penduduk Gaza dibunuh rejim Zionis. Serangan udara terbaru dilancarkan terhadap Rafah pada 11 malam. Ratusan mangsa turut dilaporkan cedera. Ini situasi terkini di sebuah hospital di Rafah. Puluhan jenazah korban keganasan rejim Zionis ditempatkan di hospital berkenaan untuk urusan pengebumian. Kebanyakannya terdiri daripada kanak-kanak, wanita dan warga emas. هم صغار من شايفين كلهم اولاد صغار واطفال صغار مدنيين عزل ايش ذنبهم هذولا ايش ذنبهم هذولا امريكا بتحاربنا من اخر الدنيا بتحاربنا في بلاد المسلمين هنا العرب بتفرجوا علينا شايفين كل المصايب والنكايب هذه فينا وبتفرجوا علينا ما ضلش عروبه العروبه سقطت لما سقطت بغداد سقطت العروبه احنا مسلمين بدنا العالم الاسلامي يوقف معانا أمريكا بتبعت سلاح من آخر الدنيا وبتبعت جنود وجنرالات لليهود. بالنسبة للغارات الليلة كانت غارات مكثفة، وصلنا شهداء كثير يعني أطفال شيوخ نساء، استهدافات مكثفة كثير يعني شغلنا ما انتهاش لحتى الآن، من امبارح لحتى الآن واحنا على رأس عملنا وشيء مش طبيعي، الليلة كانت كثافة نارية مش طبيعية. نقلنا ما يزيد تقريبا عن 50-55 شهيد ما بين أطفال وشيوخ ونساء من كثرة الغارات وآخر غارة قبل تقريبا ربع ساعة جبنا منها شهيد. Sejak 7 Oktober lalu, lebih 5,000 rakyat Palestin berkorban dalam serangan udara tentera Zionis terhadap Gaza. Dalam tempoh 24 jam, 6 petugas Agensi Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB bagi pelarian Palestin di Gaza turut terkorban dalam serangan rejim Zionis, menjadikan jumlah keseluruhan 35 orang sejak 7 Oktober lalu. Ketua Hak Asasi PBB, Volker Turk menggesa gencatan senjata segera bagi membolehkan misi bantuan besar-besaran digerakkan ke Gaza di mana lebih separuh daripada 2.4 juta populasi penduduk wilayah itu hilang tempat tinggal. Rejim Zionis juga dilapor mengebom kem pelarian Al-Shanti di Gaza. Menurut sumber perubatan, banyak mangsa cedera parah dan tertimbus, sebahagian besarnya adalah kanak-kanak dan wanita. Rejim Zionis mendakwa kononnya serangan itu menyasarkan markas darat Hamas di Al-Shanti. Di Lubnan, Perdana Menteri Najib Makati mengadakan pertemuan dengan Panglima Tentera Lubnan Joseph Aoun. Kebimbangan perang Israel-Palestin mungkin merebak menjadi konflik Asia Barat apabila pejuang Hezbollah dilapor menyertai Hamas untuk menentang Israel. Dalam part itu, satu konvoi bantuan kemanusiaan berjaya memasuki Gaza menerusi lintasan sempadan Rafah, Mesir. Ini misi ketiga yang dilaporkan sejak 7 Oktober lalu. Berbelas-belas trak membawa bekalan ubat-ubatan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO tiba di Hospital Nasir di Han Yunis, selatan Gaza. Pada Sabtu dan Ahad lalu, 34 trak bantuan memasuki wilayah yang dikepung rejim Zionis itu. Sebelum ini, ratusan tan bantuan daripada beberapa negara dilaporkan terkandas di Semenanjung Sinai, Mesir selama beberapa hari sementara menunggu perjanjian untuk pembukaan semula sempadan bagi melengkapkan misi. Menurut PBB, sekurang-kurangnya 100 trak bantuan perlu dihantar ke Gaza setiap hari bagi menyediakan keperluan asas kepada 2.4 juta penduduk Gaza. Ini pula di Tel Aviv, wanita Israel yang dibebaskan pejuang Hamas menceritakan bagaimana dia dilayan semasa dijadikan tebusan di Gaza. Menurut warga emas berusia 85 tahun itu, dia dilayan dengan baik semasa ditahan selama lebih 2 minggu. Yocheved Lifshitz berkata kesemua tebusan diberi makanan sempurna. Mereka turut dibekalkan ubat-ubatan dan ada doktor yang datang memantau kesihatan tebusan setiap 2 atau 3 hari.
Ditanya wartawan mengapa dia bersalam dengan pejuang Hamas yang menculiknya, Lifshitz menggambarkan penculiknya sebagai seorang yang sangat mesra dan berbudi bahasa. Matlamat dan ketegasan Malaysia dalam mempertahankan hak dan kedaulatan negara Palestin turut dizahirkan melalui lawatan sulung Perdana Menteri ke Mesir. Datuk Seri Anwar Ibrahim dari Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi sepakat bahawa negara barat perlu memberi tekanan kepada rejim Israel untuk memberhentikan serangan kejamnya ke atas Gaza. Laporan wartawan Farhana Azwani Ismail. Situasi di Gaza yang terus dibedil dengan bom sejak 7 Oktober lalu membuatkan Perdana Menteri tidak berdiam diri dan bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara Islam. Selepas Arab Saudi dan Turkiye, Perdana Menteri terus ke Mesir bagi mencari kaedah terbaik dalam meredakan ketegangan di Palestin. Hasil lawatan ini juga, kerajaan Mesir memberi keizinan untuk menyegerakan kelulusan penghantaran bantuan kemanusiaan dari Malaysia. Bantuan akan diserahkan kepada Persatuan Bulan Sabit Merah Mesir untuk disalurkan terus kepada Gaza. Selain isu Gaza, Perdana Menteri turut membincangkan kerjasama dua hala, perdagangan dan perusahaan serta pelaburan antara kedua-dua negara. Hubungan Malaysia-Mesir juga bakal melangkaui tingkat baharu kerana Presiden Mesir bersetuju membuat kunjungan rasmi ke Malaysia pada awal tahun depan. Perdana Menteri menyifatkan kesudian al-Sisi ke Malaysia sebagai satu perkembangan yang baik selepas berpuluh tahun Presiden Mesir tidak membuat kunjungan ke Malaysia. Malah Sheikh Al-Azhar, Profesor Dr. Ahmad Al-Taib juga bersetuju membuat kunjungan rasmi ke Malaysia pada suku pertama tahun depan. Malaysia akan menganjurkan sidang Islam serantau dalam memanfaatkan kunjungan tersebut. Hubungan diplomatik Malaysia-Mesir yang terjalin sejak 1959 akan terus diperkukuh demi kesejahteraan dan keamanan sejagat. Laporan Farhana Azwani Ismail, Kahira, RTM. Bertemu kembali. Keganasan terbaru kartel dadah di Mexico meragut sekurang-kurangnya 11 nyawa. Kali ini melibatkan sepasukan anggota polis dalam satu serang hendap. Sekumpulan penyerang bersenjata dilapor menyasarkan konvoi polis yang sedang mengiringi kenderaan membawa seorang pegawai kanan keselamatan. Kejadian berlaku di Pekan Coyuca de Benitez. Pihak berkuasa masih menyiasat motif serangan. Identiti penyerang juga belum dikenal pasti. Lebih 420,000 orang terbunuh dipercayai ada kaitan dengan sengketa kartel dadah sejak 2006. Kes tertinggi dilaporkan di negeri Guerrero. Ini pula di Brazil, anggota militia membakar 35 buah bas di kota Rio de Janeiro selepas salah seorang pemimpin mereka terbunuh dalam satu operasi pihak polis. Ekoran kejadian itu sebahagian operasi pengangkutan awam di bahagian barat Rio de Janeiro digantung. Seperti Mexico, Brazil juga mengerah tentera bagi memerangi kumpulan penjenayah termasuk kartel dadah. Lebih separuh daripada bandar itu dikuasai kumpulan militia yang menjadikan kawasan penempatan setinggan sebagai lokasi kegiatan jenayah. Sekaligus mengancam nyawa kira-kira 2 juta penghuninya. Sekurang-kurangnya 17 orang maut dan 100 yang lain cedera dalam kemalangan membabitkan 2 buah kereta api di Bandar Bairab, kira-kira 60 km timur laut ibu negara Bangladesh, Dhaka. Pelanggaran antara sebuah kereta api barang dengan sebuah kereta api penumpang mengakibatkan 2 gerabak penumpang tergelincir. Nahas berlaku selepas salah sebuah kereta api terbabit memasuki laluan sama. Pihak berkuasa tidak menolak kemungkinan angka kematian akan bertambah. Menurut anggota penyelamat, beberapa mayat remuk ditemukan di bawah coach yang terbalik. Operasi mencari dan menyelamat turut disertai penduduk dan pertubuhan sukarelawan.
Sukan Para Asia Hangzhou 2022, kontingen negara cemerlang menambah 3 lagi pingat emas hari ini. Kesemua pingat itu hadir menerusi acara berbasikal, lontar peluru dan lompat jauh. Laporan Amirul Aizat Muhammad Syafiee. Ini membolehkan Malaysia meraih keseluruhan 4 pingat emas setakat ini, gandingan Nur Suraya Muhammad Zamri dan pengemudi Farina Syawati Muhammad Adnan terlebih dahulu menceriakan kem negara selepas meraih emas dalam acara 1000 meter ujian masa wanita. Mereka mencatat masa 1 minit 13.434 saat sekaligus mengatasi rakan senegara Nur Azlia Syafinas Muhammad Zaiz dan pengemudi Nur Suhada Zainal yang meraih perak dengan masa 1 minit 14.083 saat. Jaguh lontar peluru negara Muhammad Ziyad Zulkifli kemudian menampilkan penguasaan dengan meraih emas dalam saingan F20. Atlet berusia 33 tahun itu mencatat balingan sejauh 16.65 meter untuk mudah mengatasi rakan senegara Muhammad Alif Muhammad Awi dengan catatan 13.75 meter. Gangsa dimenangi atlet daripada Thailand, Senepot Bongkong yang merekod balingan sejauh 13.67 meter. Alhamdulillah, firstly ni antara tamasya yang kali ketiga saya dan saya rasa amat bangga dapat pergi ke sini dan juga compete di sini dan dapat menyumbang pingat untuk negara adalah satu matlamat lah saya sebagai ahli sukan ni adalah matlamat saya untuk mengharumkan nama negara apabila bendera Malaysia dan kita menyanyikan lagu negaraku adalah satu benda kebanggaan bagi saya yang sebagai atlet itulah kita punya prize lah. Jaguh lompat jauh para Dato' Abdul Latif Romli seterusnya menutup kilauan emas diraih Malaysia hari ini dengan kejayaan menerusi acara lompat jauh kategori T20. Diharapkan atlet para mampu mencipta kejayaan yang besar pada edisi keempat kali ini. Esok, kem olahraga akan memberikan tumpuan kepada acara larian 400 meter lelaki kategori T20 iaitu melibatkan Nasharuddin Muhammad dan Muhammad Amar Aiman Nur Arzmi yang berjaya melayakkan diri ke pusingan akhir hari ini. Amirul Aizat Muhammad Syafiee, Hangzhou, RTM. Atlet kelahiran Sabah Eddie Burnett turut menceriakan kem olahraga negara apabila menyumbang pingat perak dalam acara 100 meter lelaki T44 kecacatan fizikal. Lari yang akan bersaing. Pada aksi final di Stadium Pusat Sukan Huang Long itu, Eddie menamatkan saingan di kedudukan kedua dengan mencatatkan masa 11.86 saat. Dia ketinggalan 0.26 saat di belakang pemenang pingat emas Nuwan Indika Gamage dari Sri Lanka. Saya sudah cuba yang terbaik lah untuk cuba dapat gold medal. Sebab untuk personal target saya dalam acara ini saya cuba target gold medal tapi ada Berita Dunia 10 edisi 24 Oktober 2023 berakhir di sini. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuh harapan. Saya Wishdawah Hanafi. Assalamualaikum dan selamat malam.